Pada saya hari ni, kalau kita nak bawa kapal terbang, tak perlu ambil lesen sebagai pilot, tak perlu. Sebab kita tengok kapal terbang hari ni dia ada autopilot. So bila nak take off, tekan autopilot dia akan take off. Bila nak landing, tekan autopilot dia akan landing. Dan kita tengok pilot sendiri yang berpengalaman konon pengalaman tu kan. Bila dia bawa kapal terbang, ada masalah apa-apa dia akan buka buku manual. So kita orang awam boleh pun masalah, tekan je autopilot dia take off lah. Tekan je nak landing, tekan je autopilot dia akan landing, betul tak? Dan kalau ada masalah apa-apa, bukalah buku manual kan. Dia tekan je autopilot, yang apa pilot dia tekan je, bukannya macam bawa Formula 1 kena laju, tak perlu. Kalau terbang tu atas tu kosong, tekan je bukan mana buttonnya ikut buku manual tu kan. Sama juga pada saya, kalau kita nak buat nak buat rumah kan, nak buat bangunan Burj Khalifa ke PNB ke KLCC, kita tak perlu kita masuk kelas engineer, tak perlu engineering, tak perlu jadi engineer. Kita boleh arah je orang tukang buat ni, buat je. Kita lukis mana yang kita nak dan kita suruh dia buat. Buktinya engineer yang buat bangunan tinggi-tinggi, arkitek ke benda semua ni, bukan dia yang buat, bukan dia angkat barang tu, dia arah je. Betul tak? Kita pun boleh buat juga, kita ada duit, suruh orang buat. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan, bila saya kata macam ni, tuan-tuan dan puan kata apa pada saya? Confirm Ustaz Syarif ni gila. Ustaz Syarif Aliman ni gila ke apa? Mana boleh. Kalau kapal terbang bukan bidang dia, bukan bidang kita nak bawa, confirm habis kapal terbang tu kan, hilang entah ke bulan, entah ke mana, hancurlah kapal terbang tu. Kalau buat rumah bukan bidang seorang ustaz ataupun bidang orang lain kan, bukan bidang dia, confirm rumah tu tak belum siap dah, hancur dah, lingkup dah runtuh dah. Baik. Kenapa? Sebab dia buat bukan bidang dia. Tuan-tuan dan puan, hari ni berapa ramai orang yang bercakap bukan dalam bidang dia, terutama bukan dalam bidang agama. Betul tak? Keluar je benda satu isu, keluar je hukum, keluar je ustaz-ustaz yang bidang yang bercakap ni, yang memang bidang agama ustaz tu bercakap, orang awam akan ulas seolahnya dia lah mufti di negeri tu. Betul tak? Berapa ramai macam tu kan, kita boleh tengok dalam media sosial ni, seolahnya dia pakar dalam bab fiqh contohnya lah kan. Baik, tuan-tuan dan puan, dalam surah Al-Isra ayat 36, ya Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu bercakap, jangan kamu ulas, jangan kamu menilai sesuatu yang kamu tidak ada ilmu, yang bukan bidang kamu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan rasa hati, perasaan kita ni, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanya, semua itu akan disoal. Sebab tu dalam hadis Nabi bersabda, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhditha bi kulli ma sami'a. Seorang manusia akan dikatakan sebagai penipu walaupun dia cakap benar, kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar, semua dia sampaikan tanpa dia teliti. Walaupun mungkin betul, tapi sebabkan dia suka bercakap bukan bidang dia, kan? Dia akan dikatakan sebagai penipu. Sebab itu dalam hadis lain Nabi bersabda, inna abghadakum ilai, sesungguhnya orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni majlisan yaumil qiyamah, orang yang paling jauh dengan aku pada hari kiamat. Yang jauh daripada Nabi pada hari kiamat adalah al-thartharun, kata Nabi, orang yang banyak bercakap. Tak semesti dia cakap tipu, cuma dia ni suka bercakap, cakap je kerja dia, tak apa fikir berbaik buruk orang terasa ke benda ke. Memang betul dia cakap apa yang dia cakap tu, tapi orang terasa hati, menyinggung perasaan orang. Yang ni yang Nabi kata Nabi yang paling benci dan paling jauh daripada Nabi pada hari kiamat. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, ini hadis yang panjang, cuma ni pendekkannya, Nabi kata tentang Ruwaibidah. Ruwaibidah ni apa? Ar-rajulul at-tafi, kata Nabi, orang yang paling tak guna. Fi amri ammah, orang yang bercakap bukan dalam bidang dia, yang bercakap semua benda dia nak ulas. Yang ni Nabi benci dan Nabi katakan sebagai orang yang paling tak guna. Betul-betul perempuan, dalam hadis lain Nabi bersabda lagi, man kathura kalamu, siapa yang banyak bercakap, kathura saqtuh, banyak cakap banyak silap dia. Man kathura saqtuh, siapa yang banyak salahnya, kathura dhunubuh, banyaklah dosanya. Man kathura dhunubuh, siapa yang banyak dosa, kanatil naru aulabin, neraka paling layak untuk dia. Sebab itu perempuan, kalau bukan bidang kita jangan bercakap, bahaya. Bahaya, sebab semua benda yang kita cakap akan disoal, akan ditanya. Dan kalau benda tu menyebabkan orang terbunuh, orang terkorban, orang susah hati, orang sakit hati, orang bergaduh, orang berpecah sebagainya, semua tu kita akan dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan perempuan, moga-moga kita ambil iktibar. Al-imam bukan sekadar kelas mengaji.